A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menonton video sejarah yang saya mengajar dalam keadaan Covid. Baik, jadi alhamdulillah pertama kali salam maju jaya, salam sejahtera, salam muhibah kepada pelajar lelaki dan juga perempuan yang saya dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah kali lagi dalam keadaan wabak Covid. Dalam keadaan wabak Covid di hari ini itu kita saat ini kena mengaji melalui dalam online. Kita tak boleh buka onsite kerana payah kita duk himpun ramai-ramai saat itu, takut lekat penyakit. Yang pesan daripada pihak perkenaan, iaitu khususnya daripada ahli bomo-bomo. Maka di hari ini walau bagaimanapun dalam keadaan yang ketat, masalah wabak Covid saat ini, tetapi kita itu tak ada halangi bagi kita, bagi guru dan bagi pelajar untuk dalam nak ngaji. Dalam nak ngaji ngajar saat ini, yang tak ada halangi. Yang boleh ngajar semata-mata dan juga kita tu boleh ngaji semata-mata. Cuma yang kita naknya, yang saya naknya, sungguh-sungguh dalam mata pelajaran. Mata pelajaran yang kita saat itu dalam jadual yang kita tahu saat itu. Dalam setiap hari yang kita, khususnya kelas 3 mutawassik ni, ataupun Mo3. Mo3 akademik ni habis dah ada hari ni. Nak tamat dah di sini di sekolah besar kita ni. Maka dengan sepenuh-penuh hati saya, Sofi itu saat itu usaha kacek teteh baca tulis dan juga hafaz segala-galanya. Untuk ilmu-ilmu kita, cadangan ilmu kita ni untuk masa depan kita. Baik, tak sekian panjang kali saya pun mohon maaf jikalau ada tersalah dan tersilap dari huraian saya dan juga dari tutur kata. Kecek bahasa saya ni kalau ada tersalah tersilap, saya minta mohon maaf dah belah-belah. Kerana ni saya ni bukan ahli sejarah, bukan ahli sejarah sepenuh-penuhnya. Cuma sedikit yang ilmu ada dalam dada saya, insya-Allah saya akan cuah habis. Baik, tak lewatkan masa. Kita hubung dalam sejarah kelas 5 pada hari ini ni. Pada hari ini ni iaitu dalam tajuk Saidina Abu Bakar lagi, dalam keistimewaan Saidina Abu Bakar. Tapi kita masuk yang poin yang kedua ataupun coy yang kedua. Kita jumpa coy yang kedua iaitu ucapan dan dasar pemerintahan Saidina Abu Bakar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, apabila upacara latih ke menjadi khalifah saat itu cukup, cuci siap disah segi hukum syarak dan juga sah kepada rakyat jelata. Maka Saidina Abu Bakar itu ucapan kepada depan orang ramai, panggil orang ramai mari pipung di depan saat itu. Maka ia istihar. Ia istihar yo royak. Kata yo ni jadi gapo-gapo. Insya-Allah tengok kita tu. Hei sekalian manusia, dia kata dalam isi. Hei sekalian manusia, semua manusia semua. Tu istilah. So pakat dengarlah apa saja yang nak royak. Aku, di sini ni aku ni itu khalifah Saidina Abu Bakar. Aku telah dipilih menjadi khalifah. Aku dipilih, bukan nak jadi khalifah. Dipilih maknanya calon lah. Orang pakat nampak setuju, nampak kata yon ni, tu dipilih.
Maknanya dipilih. Sebab tu ki Islam, saya nak pergi bahasa sakut ke segi hukum sikit. Islam saat ini hajar siapa-siapa yang ada pemimpin. Nah, kita kena pakat pilih. Yo ning si Abdullah ni napa comel weh. Bukan rupa saja dak comel, segi akhlak. Nah, segi tutur kata, segi kedudukan yo, semua segi ni tu, segi ilmu yo, nah mental otak yo, pintar otak yo itu cukup. Okey kita boleh boleh kata si Abdullah ini boleh jadi pemimpin. Wak emo pemimpin tek ime tok kotek ataupun tok bila ataupun kawakan 12 EJK sijik 12. Ada juga ada pun tok mene, tok nebe, oboto. Tak kira jadi pemimpin dalam kampung. Tu. Nih orang yang kalau mikir hukum syarak. Tetapi kita di hari ini ada juga pasal tu, tetapi kebanyakan pakak-pakak nak jadi. Pakak-pakak nak jadi. Kau ni dah ingat kepada siapa-siapa yang di pemimpin. Setiap kita yang di pemimpin kena tanggung di depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, Tuhan akan tanya. Misal kata kita di email. Muak gapo tek terhadap gapo ahli kampungmu. Mu jadi tek email. Gapo tek mu lari, gapo tek mu suruh, gapo tek mu buat gapo tek mu buat ni, gapo tek mu buat ni. Tuhan akan tanya. Nah, maka tempat kita di hari ini ni kalau tek email saat itu nak pilihlah calon supaya pilih putih. Boleh pilih nung lah, pilih supaya pilih sawo-sawo nung lah. Nah, mau kita di hari ini. Nah, sedekah Nabi Hijjah. Nah, Nabi Hijjah tengok khalifah ni suruh calon, so naik. Umur kita di hari ini pakat nak jadi. Sedekah tak kata perene ataupun buat seorang pemimpin saat ni tu gapo yang lebih kuat atas kepala dia. Nah, satu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua terhadap manusia-manusia yang duduk di bawah tangan dia. Tu. Ingat bagi fok kita. Sikit nanti, sikit lagi jika kita besar nanti, kita saat ini jadi pemimpin. Misal, jikalau kata kita itu tak jadi pemimpin, maka yang pertama kita kena tengok kita sakut dengan Allah Subhanahu Wa Taala gapo. Hasmaya Tuhan kita. Kita dengan Tuhan. Kalau kita jadi pemimpin, kita dengan Tuhan dulu. Kia dengan Tuhan dulu. Apabila sudah kia dengan Tuhan, kita kena kia dengan manusia pula. Anak ada apa? Orang bawah kita tu. Kita kena cuci. Gapo yo dak le penderita ke, kesenenge ke, kesusahan ke, kita tengok situ. Dah ingat adik-adik. Nah, jika kalau satu hari nanti kita akan jadi pemimpin, maka kita ingat. Sifat pemimpin dia kena ada cukup. Satu, yang pertamanya ilmu. Nah, yang keduanya orang yang kena ada. Kalau lah pemimpin tak ada kalimah orang, kita lah kena tanggungjawab di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, bukan orang bawah kita. Nah, ingat. Tengok. Nak kata orang yang orang, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok contoh Saidina Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata, aku dipilih. Nah, aku dipilih bukan aku nak jadi khalifah. Aku tak say. Nah, sebab satunya Abu Bakar takut nak jawab soal dia dapat Tuhan Allah. Dia dapat Tuhan nanti, dapat Allah Subhanahu Wa Taala daripada masyarakat nanti. Nah, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatih. Siapa yang ada bertanggungjawab, maka gapo yang bertanggungjawab itu akan ditanya di depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tapi Abu Bakar jadi pemimpin ni kerana apa? Kerana dia terpilih, lalu dia sanggup jadi pemimpin. Nah, aku bukanlah yang lebih baik daripada kamu. Abu Bakar kata pada orang-orang penduduk Mekah, penduduk Madinah. Nah, pada masa tu dia kata, aku saat ini aku orang tak molek. Aku bukan orang molek.
Orang molek di sininya bukan orang jahat lah. Nah, bukan ya tu orang tak ada sempurna lagi. Yo tu ada jahat lagi dalam hati yo. Nah, tu nak cek kata orang yang worok. Orang yang worok. Nah, rendah diri, duk rendah diri sokmu. Orang yang duk rendah diri sokmu. Tak ada takabur dengan orang lain. Kalau pandangan saya lah, kalau pandangan saya ni Abu Bakar ni dia duduk dengan Nabi sokmu. Gimana saja dia duduk dengan Nabi sokmu. Hijrah duduk dengan Nabi. Dalam musafir, pergi kau ni dalam hijrah tu. Apa bulan belah hari duduk dengan Nabi. Ketika Nabi tak ada kismaya Jumaat di sijil, Abu Bakar nak diimeh. Orang lain tak li. Kalau pandangan saya lah, yo ni orang layak dah, orang yang sesuai dah jadi pemimpin. Tapi hati yo saknanya cuci. Tak set kalimah takabur adalah hati yang itu tak set. Kawan tak Abu Bakar. Bukan macam tu. Nah, bukan biasa tu Abu Bakar. Nah, aku bukanlah orang yang lebih baik daripada kamu. Aku ni tak molek lagi ya. Aku ni tak molek lagi. Fokmu lebih molek. Tu ni atau sifat pemimpin. Nah, kita nak gendah dulu bagi adik-adik semua. Nah, kita nak ada satu pemimpin satu hari nanti, kita gendah diri. Walaupun kita bijak, walaupun kita pandai sungguh-sungguh, tapi kita duk gendah. Jangan tinggi sangat. Jangan tinggi. Ange-ange kena ada, kita nak ngaji habis doktor, kita nak hadir di ni. Okey, boleh. Tak ada salah tu. Tapi apabila tak sapa, kita jadi doktor ataupun kita jadi cok pediatri, cakwa gapo semua tu, kita kena gendah. Kita kena sifat kita, itu sifat kita. Kita kena gendah. Kepada mana? Kepada rakyat-rakyat orang biasa di kampung. Nah, di mana saja pun kita kena gendah. Jangan takabur di kita. Kalau lah takabur, siap kita. Tak lama Tuhan uji teruk. Tak lama Tuhan akan uji teruk. Nah, di saat-saat lah ni pun Tuhan uji banyak dah. Manusia-manusia yang dah kita hubung pula. Jika aku mengerjakan kebaikan, maka bantukanlah aku. Abu Bakar nak ucap kepada orang-orang kampung di Madinah pada masa itu. Dia kata, jika ni aku Abu Bakar lah, aku saat ini mengerja kebaikan. Aku duk buat masjid, aku duk buat tadika, aku duk buat kebaikan, segala kebaikan, maka fokmu tu bantu tolonglah aku. Tu Abu Bakar say. Nah, Abu Bakar say. Dan jika Abu Bakar itu menyimpang dari kebaikan, menyimpang ni berarti susu. Nah, menyimpang ni pesipel lah, dok duk sipel, kita istilah kita ni sipel, duk sipel. Menyimpang dari kebaikan, maka perbetulkanlah aku. Cik Nur kata, jika kalau tak Abu Bakar saat ni buat jahat, buat tak molek, tak adil, tak buat gapo-gapo ni kepada rakyat celaka, maka goyak, simpan, betulkanlah aku. Mai goyak. Abu Bakar, muat tak kena kau ni. Abu Bakar, muat tak kena sini ni. Abu Bakar, muat tu, pakat goyak. Suruh orang pakat kritik Abu Bakar jika kata dia tersalah. Maknanya jika kata Abu Bakar buat molek, duk buat kebaikan segala-galanya, maka pakat orang itu pakat suruh buat kebaikan. Jika kata Abu Bakar saat ni tu buat tak molek, buat jahat, buat karuk, tak adil ke, zalim ke, pakat mai goyak, pakat kritik. Pakat kritik membina kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar say. Nah, ucapan Abu Bakar di depan ramai-ramai itu benar, itu amanah. Sini ya payah kita sebagai pemimpin ni. Nah, nih seorang benar. Kalaulah benar saat itu adalah amanah. Amanah dia, amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah jangan main. Amanah yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan main ejek-ejek, main-main. Contoh, saya kena ngajar. Amanah tuan sekolah kepada saya suruh ngajar kepada pelajar-pelajar. Kalau saya mengajar baik main-main, kita baca sini, Quran ni, kata wallahu alam. Cuk sekatu, kita faham tak faham? Tu amanah saya terhadap tuan sekolah dan juga terhadap Allah.
amanah ibu bapa yang tuhewi kepada kita sebagai anak. Nah, saya sebagai anak. Nah, saya ada ayah ngami. Nah, umi ayah saya ni amanahnya tuhewi. Wi ayah umi saya bego. Kalaulah ayah saya, umi saya itu halaballa, tak jamu nasi make, tak wi apa bang kita nafkah bagi kok saya lah. Umi saya ko maka dua-dua itu tangga dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab saya ni melalui beranak daripada perut ibu, maka asbab daripada dua orang tu amanah yang tuhewi kepada dua ibu bapa kita. Maka ibu bapa itu tanggungjawabnya cara didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tu amanah ibu bapa terhadap si anak. Guru saat ni supaya saya ni. Pemimpin pula. Pemimpin amanah, ia jadi pemimpin, amanah ia nak cara kepada rakyat, kepada orang kampung. Contoh Tok Ime, Tok Kotek, Tok Bila, kawan-kawan sijik 12, Tok apa lagi, Tok Mene, Tok Nepe, Oboto, Obocoy ke apa tu. Tuh, amanah yang Tuhan jadi for you itu, yang Tuhan latih ia jadi ada apa? Ada tamneng saat itu, ada jawatan saat itu. Dia kena pikul. Orang bawah heyo ni. Kaya-kaya jelata ni. Dia kena pikul. Tu amanah. Kalau lah ingat amanah, jikalau kata amanah saat itu demo gi buat hilap, buat silap, buat tak padu. Tuhan akan kifarat. Tuhan akan tipu. Witipu bala. Tak kira lah. Bala lagu mana wallahu a'lam. Nah, bala berat kayak ni tu wallahu a'lam. Tapi jikalau kata orang yang kena amanah, situ yang tu hewi. Nah, yang tu hewi kepada orang yang kena amanah, tahu tu ya. Ingat. Nah, pelajar-pelajar semua, nah lelaki pun baik, perempuan pun baik. Nah, satu hari nanti kita akan jadi pemimpin. Nah, bagi lelaki walaupun tak ada Tok Kotek, Tok Bila, Tok Ime sekalipun, tapi kita jadi pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga, kita sebagai ayah, abah, umi, apa bapak ni, kita adalah pemimpin dalam keluarga. Maka kita nak jaga amanah kita terhadap bini, isteri kita, terhadap anak. Nah, anak skelo apa? Lozai skelo pula. Lozai 12 orang, 13 orang, 10 orang, 5 orang, tu amanah. Kena cara we habis. Kena we ade. Ni we ada kakak sulung we 100, kakak 2 we 50. Tak suka. Batu kena kira lah. Nah, ibu bapa tu kena kira lah. Memang kadang abang ni ngaji jauh. Ngaji bakok. 50 kok tak nak siapa. Nak tambah kereta, tambah gua makan apa lagi? Tak nak siapa. Nah, maka lebih. Tapi kena jangan dalam kalangan anak-anak saat itu wasah hati gimari. Jangan sama sekali waktu bagi ibu-ibu bapa. Nah, satu hari kita akan jadi situ. Kan akan jadi apa? Akan jadi ni ibu dan juga bapa. Kita kena jadi. Tu. Nah, terus lagi. Dusta itu khianat. Nah, bahang ataupun salah itu maknanya khianat. Khianat ni dosa lah. Nah, dusta itu khianat. Nah, kalau Abu Bakar dia cerita tak tahayul lah. Kalau lah dia betul benar tu amanah. Tapi kalau lah dia saat itu dia salah terhadap Allah dan juga terhadap ayat-ayat tu, maka dia khianat amanah yang Tuhan latih dia jadi khalifah. Nah, maka dia bertanggungjawablah di sisi depan Allah nanti. Nah, orang yang lemah di kalangan kamu, nah orang yang lemah di sini ni maknanya orang yang bukan lemah, otak fikir dia bukan. Orang panggil orang yang tak ada segi pakai miskin. Nah, kalau satunya segi pakai miskin. Nah, di kalangan orang yang lemah, tak ada masalah, tak ada modal, tak ada apa tu adalah kuat dalam pandanganku. Nah, insya-Allah aku ni akan bantu. Maknanya situlah. Nah, pandanganku ni hingga aku ambilkan haknya daripadanya. Nah, aku padu sungguh-sungguh.
Nah, segi tak ero hak apa keadilan ke pak karo ni ibadat mu nak muamalat mu nak haji jenayah ni pak karo ni buakan nak jalan. Nah, dan juga lagi di kalangan kamu adalah lemah pandanganku hingga aku ambil haknya daripadanya, insyaallah janganlah seorang kamu meninggalkan jihad. Dan laginya janganlah seorang kamu meninggalkan jihad. Kerana sebab apa kena Abu Bakar tekan jihad. Jihad ni makna banyak. Nah, pelajar-pelajar kita faham molek. Makna banyak. Nah, satu jihad ni makna perang. Asalnya makna perang. Nah, bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh. Nah, bukan kata perang semata-mata perang. Nama berdiri yang motor-motor bukan. Jihad di sini nih orang panggil kata jihad itu tidak tinggal oleh mana-mana kaum, malaikat orang itu akan dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Tuhan sebab apa Abu Bakar kena royak jihad? Kerana jihad saat ini yang utama kali kita nak dalam jihad itu nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak golai. Nah, contoh kita kena jihad dalam tubuh badan kita dengan hawa nafsu kita. Nah, dalam hawa nafsu kita. Ni jihad juga ni. Perang dengan nafsu. Perang dengan nafsu kita. Nafsu nak buat jahat. Aku ni nak curi demo duit demo tadi ni. Kita lawan. Itu jihad ada maknanya. Jihad. Satu. Yang keduanya, kita kena jihad apabila negara-negara Islam, kita sebagai orang Islam diceroboh, dibuat hina, dibuat kagok, dizalim oleh orang kafir. Itu adalah fardu jihad. Kita kena buat. Kita kena tunai. Itu jihad yang kedua. Seperti kita di hari ni. Dalam sejarah tanding kita. Kaji Asia mari takluk, mari apa panggil? Mari jajah lagi tanding. Maka kewajipan semua ni tu kena wajib. Nah, wajib atas setiap orang mukallaf. Nah, untuk bangun lawan. Nah, bangun lawan penjajah-penjajah yang dok jajah kita. Syria, Palestin di Syria. Israel, dok arok, dok kena, dok godel, dok bedil, dok kapur, dok ikat semua. Dok kena kita, dok kena orang Islam saudara-saudara kita di sana. Maka orang situ itu hak fardu kifayah ya di fardu ain, maka wajib dia dia lawan. Dia jihad, dia perang. Rohingya, nah di Pama. Orang suci, arwah kepada kena apa? Kena serai fak Rohingya tu baik pada luar negeri. Maka fak Rohingya itu kena lawan kelak. Nah, mana lagi yang ada perang di hari ni? Segala-gala negara mana-mana yang diceroboh oleh orang kafir, maka wajib kita kena jihad. Kalau kita tak ada jihad, dia kata apa? Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana perintah. Bukan golai nah. Kerana perintah. Allah pesan kata tengok Nabi. Tengok apa kita tengok Nabi. Ketika orang kafir Quraisy dua karut Nabi. Dua karut bukan Nabi seorang dah, sahabat-sahabat lagi. Kalau dok zalim, kalau dok igak, kalau dok gitu-gitu ni. Maka ayat mari mula suruh jihad ni tu. Nah, suruh jihad itu perang lah. Nah, sebab perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi mula. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, yang bermaksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, kita orang-orang yang beriman khusus bagi orang Islam semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Nah, suratul Baqarah. Nah, surat Baqarah ayat 218. Nah, terakhir kita tengok tak silap saya. Nah, 218. Nah, ni. Ayat yo. Banyak lagi. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang sangkut pak dengan haji hak ni. Banyak lagi, bukan itu satu ayat dah ya. Dah. Dia kata suruh jihad ni tu. Nah, tu. Tapi tengoklah. Kerana gapo
Nah, kerana kita saat itu bukan orang Islam itu bukan orang yang berganah. Nah, tapi kalau dia mau karuk kita mau mari karuk kita, mari zalim kita, maka kita kena kita kena pengkang. Dalam pengkang itulah kita kena jaga di kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita nak jaga. Nah, itulah sebab tu Abu Bakar itu mesti kata jangan tinggal jihad. Kalau tinggal jihad, kalau saat ni mung tinggal jihad, mung dihina oleh Allah Subhanahu taala. Tak nak cek dah. Kalau Tuhan dihina, manusia tak kena cek dah, hina sirat dah. Kalau lah Tuhan mulia di sisi orang manusia dak itu mulia. Tu. Nah, kalau lah Tuhan dihina, kalau Tuhan saat itu hina, tak nak kecek orang lain tu dihina lebih-lebih teruk lagi. Hina sesehina. Zalim sezalim. Karuk sekaruk-karuknya. Kalau Tuhan tu nak hina kepada orang. Sebab tu saat itu jika kata kita kita jihad saat itu Tuhan akan mulia. Nah, support semalam yang berlakunya di belah tebing. Nah, berita sikit. Syahid Abdul Rahman. Nah, Abdul Rahman ataupun Beno. Ada yang nak panggil nama gelar Beno itu dia dalam berita tu dia kata Beno. Nah, telah syahid. Nah, dalam tepureh di tebing Marai. Nah, antara pejuang-pejuang petani Marai itu dan juga dengan tentera kerajaan Asia. Nah, ke Marai. Maka telah kembali dah. Kita baca ajar surah Fatihah satu kali dan juga keluar Allah 3 atau 11 kali dah. Jangan lupa lah. Lagi kita klik hubung ada sejarah kita. Lepas tu kita lagi taatlah kamu, taatlah kepada aku. Fokmu, cik nak kata orang manusia semua saat ni taatlah kepada dia. Taatlah kepada dia Abu Bakar. Kena dengar Abu Bakar arah, Abu Bakar surga, Abu Bakar lagi kena dengar. Taat dah patuh kan itu. Selama mana ya tu? Selama Abu Bakar itu taat kepada Allah dan Rasul. Taat apabila Abu Bakar itu taat kepada Allah Subhanahu taala dan juga Rasulnya, maka fokmun itu kena taat kepada aku. Taat Tuhan itu juga ada. Tapi taat ada dengar ya. Tu jika aku derhaka dua perkara iaitu Allah dan juga Rasul, maka kamu tidak wajib taat kepada aku. Tu ni seorang pemimpin. Jika kalau kata kita buat salah atau buat jahat saat ni fokmu tak wajib taat dah. Sebab tu ayat Quran mari wa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan juga pemimpin kamu. Betul situ kita bagi pula. Sebab yang Quran ni ya guna satunya Quran hadis. Nah, yang keduanya ijma' ulama dan juga tiga yang keempatnya kias. Maka di kias ni lah ahli fiqh yang kata. Ijma' ulama ni yang kias kata kan. Jika kata pemimpin zalim, pemimpin yang jahat, kita tak ada wajib taat kepada dia. Kita tak ada wajib patuh taat dak dia. Kerana dia zalim, tapi Allah dan Rasul kita wajib taat semata-mata. Nah, tetapi pemimpin tak. Kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang cari keridhaan Allah, ini wajib kita taat. Wajib sungguh-sungguh kita nak taat. Tetapi jika kata pemimpin yang zalim, pemimpin yang karuk, yang jahat, yang kapori, segala-galanya karuk sifat tak melek tu, maka kita tak ada wajib taat kepada dia. Nah, ingat. Nah, banyak di hari ini pemimpin-pemimpin, ustaz-ustaz, babo-babo, yang orang panggil atau zalim, karuk ke apa semua ada dah timbul dah. Kerana apa? Nabi telah sebut dah akhir-akhir zaman alim-alim ulama akan mati. Tinggal ada yang tak pakai. Bobo salah orang panggil. Nah, tengok tinggal ada orang yang jahil-jahil seperti kita ni. Sebab tu dia ni kita kena ngaji sebanyak-banyak mungkin tu. Kerana kita tak sesepak orang lain lopong, tapi kita untuk keselamatan diri kita dalam akhir zaman. Tu ya. Maka tengok di hari ni pemimpin-pemimpin yang banyak. Nah, babo-babo, ustaz-ustaz, semua tu itu ada yang tak molek dan juga yang ada yang molek.
Maka diri kita lah yang kita nak ikut pia-pia. Nah, hak tu tak ada nak goyak suap taat pada pia-pia tak, tapi kita pilih diri. Nah, tu. Sebab tu di hari ni yang masuklah kalimah-kalimah yang Nabi sudah goyak dalam hadis dia kata, akhir zaman tu tinggal ada pemimpin yang jahil. Nah, sebab di hari ni tu orang alim ulama tu babo-babo ustaz-ustaz ni yang mati banyak orang dah. Dalam bulan 8 ni tu 4-5 orang dah, 10 orang lebih kurang dah. Yang mati. Yang mati banyak sekali dalam alim ulama di partai kita di hari ni. Babo-babo orang alim lah, orang alim. Nah, saya ni bukan orang alim. Nah, Skoda. Nah, Skoda saja ya. Orang bersalah orang panggil. Tetapi dalam bahasa saya pun tugas saya kena tunai. Nah, tugas adalah tugas mengajar. Nah, tu. Lepas tu lagi bangunlah kepada solat kamu. Nah, kita tu nak jagalah semaya kita, semaya baik kita, walaupun kita di mana saja kita nak jaga semaya. Nah, kena jagalah. Nah, semaya ibadat kita ni yang utama adalah solat. Kita kena jaga sama-sama sekali. Nah, nanti Allah memberi rahmat kepada kamu. Kalau mu jaga kewajipan, nah kewajipan saat ini yang Tuhan perintah kepada kita akan selamat. Dan juga Tuhan itu akan beri rahmat kepada kita. Dan laginya ucapan itu merupakan dasar pemerintahan beliau. Kita tengok lagi. Nah, ada 5 perkara tu, tengok. Tengok tengok lagi. Satu tu, tengok. Ucapan itu merupakan dasar pemerintahan beliau. Beliau di sini tu Abu Bakar lah. Satu, kita tengok. Rakyat wajib menolong khalifah dalam menegakkan al-haq. Al-haqnya maknanya benar. Nah, rakyat saat ini, orang kampung biasa ni tu wajib kena tolong, wajib kena buat, kena tegak benar-benar kebenaran. Dalam kampung ni tu kena tegak kebenaran. Kawasan Madinah, kalau kita ada sejarah Madinah. Madinah, kawasan kota Madinah ni semua rakyat kena jaga kebenaran. Jangan ada benda kejahatan. Kena ada dalam kawasan kota Madinah dan juga seluruhnya sebagai orang Islam itu wajib kena tegak kebenaran. Nah, kena tegak kebaikan lah. Jangan ada kezaliman, jangan ada kejahatan dalam kampung. Mohitolah ni penuh benar. Khususnya bagi pemuda ketong. Bagi lo ke semua ni. Setiap kampung lah, saya kawasan saya dah. Biasa ni nak ke mana tak leh dah. Sedia dalam apa panggil tu dalam keadaan, dalam mengikut keadaan lah. Sedia ni nak buat tak leh. Bagi email tok nebe tok semene kali pun nak buat tak leh. Nak selesai cekak dah tapi payah. Sebab yang pakai pakak ni. Tetapi kalau masa Khalifah Abu Bakar ni ngoyak situ kena tegak kebenaran. Semua rakyat kena tegak kebenaran. Wajib tu, arah wajib tu. Kalau tak buat dosa. Tu. Dia pemimpin arah, dia pemimpin ngoyak, kita kena buatlah. Wajib lah kita ni. Nah, yang kedua. Rakyat wajib memperbetulkan khalifah jika melebihi dari dasar Islam. Jika kata Abu Bakar saat ini, wak tak kena dengan hukum syarak. Ataupun wak tak kena kata apa tak ada. Maka bagi rakyat saat ini itu kena goyak kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak kena, mu tak ada wak ni. Tu yang kedua. Yang ketiga, rakyat bebas dalam mengambil sikap. Ikut rakyat lah nak keadaan hidup mana tu sekah di rakyat nak panen me gapo, hai taneme gapo-gapo tu bebas. Tetapi nak adalah hak yang tertentu gapo. Cara hidup sebagai dasar Islam lah. Tetapi bebas. Masalah bebas ni tu ikut rakyat tu nak cari nak gapo. Dalam cari percaman dia tu itu ikut dia nak buat macam mana. Tapi kita kena ada bersyarat hukum syarak yang ada di situ. Tu tak ada lah wakil atau kawasan ni kena tanah jagung lah kodok masalah hak hijau. Dak lah bebas rakyat nak buat gapo. Rakyat nak sunai, rakyat nak digoni, rakyat nak buat bani. Tu bebas. Yang keempat, rakyat mesti berjihad fisabilillah. Kalau tidak nanti mereka hidup terhina.
Kalaulah dia sana itu seorang, misalnya kita, kalaulah kita tadi tak tegak kalimah jihad dalam hati kita, maka kita terhina daripada orang-orang asing, orang-orang agama lain. Kita nampak kejahatan, kita tak say lawan, kita tak say goyak, kita tak say lari, tak say goyak, tak say apa-apa, kita lah tempat hina juga. Contoh satu negara yang dizalim, pemerintah yang zalim. Nah, hak ni pemerintah yang zalim, hak ni yang adil. Hak yang zalim ni gaya itu tak lawan, tak kata gapo. Kena dak zalim momo. Ikut demo buat bekno, kena duk lauk, kena duk tinah, kena duk godel, kena duk igat, kena duk bunuh, kena logo, kena duk gapo-gapo ikut. Dak dia. Maka hina demo ni. Ayat-ayat lek wah ni hina habis. Satu negara ni juga zalim juga. Sana itu saja yang ada zalim juga sana agama. Zalim juga. Tetapi rakyat bawah saya ni tak sedek dak bawah zalim. Nak hidup, nak ada. Keความยุติธรรม keความยุติธรรม maka pak dia berontak lawan kerajaan. Lalu itulah maka fakyan itu adalah doa keadaan jihad fi sabilillah. Tu. Yang terakhir yang kelima, kewajiban khalifah ialah melaksanakan syariat Islam di bumi. Nah, siapa-siapa yang jadi khalifah kena jalanlah hukum-hukum syariat. Nah, hukum syariat itu apa? Yang wajib kata adalah wajib. Wajib buat boleh pahala, tinggal dosa. Yang sunat buat boleh pahala, tak ada buat tak ada apa. Yang harus buat tak ada apa. Tak buat apa tak ada apa. Yang makruh tinggal boleh pahala, buat tak ada apa. Yang haram buat dosa, tak buat boleh pahala. Maka kena jalanlah hukum-hukum ni. Hukum syariat ni, hukum 5 ni tu yang kita dalam hidup kita di hari ini kita kena guna. Dan lain lagi lah. Cara 5 perkara ibadat, munakahat, muamalat, jinayah, 4 perkara ni tu kena jalan habis. Di muka bumi di mana saja yang ada, yang berada negara-negara Islam, kena jalanlah hukum syariat. Tu 5 perkara di hari ini kita cukup. Bagi saya dalam huraian saya ni, jika ada tersalah dan tersilap, mohon maaf sekali lagi. Jika kata saya hurai tak kena, tak sedap dengar apa, minta tolonglah komen mari ataupun kritik. Kritik membina untuk apa panggil? Untuk saya tu boleh berubah, klik berubah lagi pada masa depan, pada klip depan-depan lagi. Tu. Lepas tu saya pesan amaran saya, pesanan saya kepada pelajar, kita semua ni tulis isi, tulis semua 5 menjadi ucapan siapa di bumi ni, tulis semua serta kita pukul gambar hatta dalam komen lek wah, serta tulis nama kita, kelas apa, nama dan juga bakar. Serta kelas dan nomor. Untuk saya tu nak uji markah dan juga nak cek nama kata tu kita hadir main ngaji. Kalau dia tak hatta nama, tak hatta ketah mari, maknanya kita butuh dalam madah tarikh kelas 5 pada hari Rabu. Akhir kata saya pada pagi ni, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.